Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. Insya-Allah kita akan bincang sedikit berkaitan dengan fiqh muamalat. InsyaAllah untuk tajuk pertama ataupun permulaan ni kita tak lama sangat lah. Sebab fiqh muamalat ni agak asing sikit dengan kita. Dan umat Islam tak banyak mendalami bidang-bidang fiqh muamalat ini. Ada banyak faktor lah yang menyebabkan benda ni terjadi dan kebanyakannya pada hari ini pengkhususan fiqh muamalat ini dibuat khusus bagi sistem-sistem perbankan Islam dan sebagainya. Yang ini nampak berkembang pesat lah, terutama di negara kita ni. Dan itu satu bab yang agak sukar sikit lah. Tak semua orang dapat menguasai ilmu ini. Tak ramai ustaz-ustaz yang berani untuk membincangkan bab-bab perbankan Islam ini, kecuali mereka yang terlibat secara langsung dalam urusan perbankan dan institusi-institusi kewangan yang ada di negara ni lah. Cuma kita tidak nak sampai mendalam kepada bab-bab itu. Kita cuba dapatkan sedikit asas-asas penting atau asas-asas permulaan di dalam kita nak memahami atau memasuki pembelajaran atau pemahaman kita terhadap fiqh muamalat ini. Sebagaimana saya sebutkan dulu, fiqh muamalat ni dia banyak berurusan dengan harta, wang, harta dan berkisar berkaitan dengan pemilikan hak seseorang terhadap sesuatu harta dan bagaimana kaedah untuk seseorang itu mendapatkan hak dan bagaimana untuk memindahkan hak daripada seorang ke seorang dengan cara yang diredai oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting atau perlu bagi kita untuk memahami konsep harta itu sendiri dalam Islam. Kalau kita melihat dari segi teorinya, dalam kamus Al-Munjid, harta ditakrifkan sebagai sesuatu yang boleh dimiliki. Imam Syafi'i berpendapat bahawa harta itu adalah sesuatu yang ada nilai dan sesiapa yang merosakkannya diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Itu secara asas, panduan asas kita nak memahami ada perkara yang nampak macam harta, ada nilai tetapi dia bukan harta di sisi Islam, ataupun Islam tidak mengiktiraf itu sebagai harta. Okey. Nanti kita tengok satu-satu. Secara umumnya ada dua ciri utama yang dianggap sebagai harta lah. Okey, yang pertama, suatu tu boleh kita miliki. Dan yang keduanya, benda tu boleh dimanfaatkan. Okey. Ada banyak benda yang kita sebut ain benda tu, tetapi dia wujud tetapi kita tak boleh memiliki dia. Ini bukan soal kita ada ke tidak benda tu, tetapi boleh atau tidak kita nak memiliki benda tu. Contohnya seperti air di lautan. Boleh tak kita miliki? Dia bukan milik siapa. Cuma kita boleh miliki dia dengan cara kita ambil
ambil steamer begitu, yang timba tu lah. Tetapi air yang masih di dalam lautan tu bukan hak milik sesiapa. Dia bebas. Maknanya selagi mana dia ada di laut tu, dia tidak dimiliki oleh sesiapa. Udara yang Allah bagi ni, oksigen yang beza dengan oksigen yang dalam tong tu. Yang tu lain. Tetapi kalau setakat udara yang ada di muka bumi ni, tak ada siapa boleh sewa udara tu. Tak ada siapa yang boleh ambil kata tak apa, kamu boleh masuk duduk dekat rumah aku ni, tapi bayar sewa kamu sedut udara Allah ni. Nama pun udara Allah kan. Maknanya itu bukan untuk dimiliki dan tak boleh dimiliki oleh siapa tu lah. Ya, air sungai contohnya, itu semua hak Allah dan semua orang berhak untuk mendapatkannya. Kenapa kita kena bayar ni bil dengan LAP sebagainya? So, itu kita membayar proses dia, proses ataupun upah dia, bagaimana dia melakukan penghantaran air itu secara mudah masuk dalam pipe dan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Kalau tak nak bayar pun boleh sebenarnya, tak ada apa masalah. Potong aja bil LAP tu, ambil air tu dari sungai. Mana tiap kali nak mandi ke apa, pergi mandi kat sungai, ataupun bawa lah botol ke apa ke, ambil air kat sungai, bawa mandi kat rumah. Maknanya itu bukan isu yang kita bincangkan. Maknanya yang kita bincangkan ini air yang di dalam sungai itu tidak dimiliki. Kemudian harta tu mesti sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Sebab tu kalau dari segi teorinya, sebutir nasi, sebiji nasi itu bukan harta. Kerana dia tak apa rasanya bagi kita manusia lah. Kalau semut kot mungkin kot kan, sebutir gula pun harta bagi semut. Tapi bagi kita manusia ni, sebutir gula, sebutir nasi, beras tidak menjadi harta kerana dia tidak dimanfaat. Tak boleh kita nak manfaatkan pun. Kalau kita hadiah ke orang dengan sebutir beras contohnya, cubalah kalau nak try kan. Hadiah hari jadi kita hadiahkan dengan sebutir beras. Tak tahulah macam mana. So itu gambaran kasar bagaimana kita melihat soal harta ni lah. Cuma dari segi perincian dia, dalam Islam ada menetapkan beberapa kategori dalam menentukan suatu harta tu. Harta tu sendiri ada beberapa jenis lah. Yang pertamanya dia bahagikan harta tu kepada al-mal al-manqul dan al-mal al-aqar, iaitu harta harta alih dan harta ta'alih. Mangkul harta alih, al-aqar harta ta'alih. Okay. Mudah kita nak faham harta yang ta'alih ni, benda yang bila kita alihkan rosak. Macam rumah, pokok, contohnya. Tapi ada juga pokok yang boleh kita alih ubah-ubah kan. Itu waktu kecil dia boleh lah. Teknologi orang putih lah apa sekarang, kita tengok ada juga yang mesin yang dibuat boleh mengalihkan pokok yang besar. Tapi bagi sudut dia orang, memang boleh kita katakan pokok besar tu harta alih lah. Tapi bagi kita yang tak ada mesin ni, memang pokok tu kira harta ta'alih. Okey. Rumah. Dulu-dulu orang Melayu memang rumah tu harta alih. Sebab dulu memang boleh pindah-pindah rumah. Gotong royong kita pindah-pindah rumah. Tapi sekarang tak ada dah. Semua orang buat rumah yang tetap kekal, yang tak boleh nak dialih-alih dah. Okey. Harta mana rumah sekarang harta ta'alih. Okey. Apa tu, dulu ya dia harta alih. Sekarang jadi harta ta'alih.
Okey, harta alih ni banyaklah. Kita kata kereta, pen, handphone apa semua. Yang ni semua boleh dialihkan. Maknanya kalau kita ubah tempat dia, dia tidak merosakkan ain benda tu. Itu secara ringkaslah. Kemudiannya, harta juga kita dibahagikan kepada harta misli dan harta qimi. Harta qimi, harta misli. Harta misli ini harta yang ada contoh dan misal yang sama. Contoh kereta lah. Kereta. Kalau kita beli kereta Azia contohnya kan. Ada kawan pinjam. Kawan nak pinjam. Accident ke, hilang ke kereta tu. Okey, tak apalah, kita yang penting ganti kereta yang sama. Tapi bukan kereta sama, jenis yang sama. Uh, Okey tak? Tak ada masalah. Dapat kereta baru pula kan. Maknanya harta tu ada di pasaran dan boleh digantikan pada bila-bila masa. Itu makna harta yang seumpama, harta misli. Tetapi ada harta yang qimi, dia hanya boleh dinilaikan sahaja. Nilainya ada pada pemilik, bukan pada pasaran. Saya tak bawa. Contohnya, saya ada pen contohnya lah. Saya ada sebatang pen. Kawan nak pinjam tak bagi punya. Tak bagi. Sekali dia ambil tanpa kita ni saya sedari, hilang pula. Dan macam mana dia nak ganti. Dia ganti pen. Dia pergi carilah pen shaver apa. Tak apa, kemungkinan saya kata okey lah. Tak apa ganti pen baru. Tapi ada masanya saya tak boleh. Tak ada apa yang boleh menggantikan pen tu. Kalau nak ganti pun, kalau 2,500 saya terima lah. Mak kata, mahal benar pen apa sampai 2,500 ni. Bukan masalah pen. Pen macam ini merata kamu boleh cari. Tapi yang ini hadiah hari jadi orang rumah ni. Mana nak cari? Itu maksudnya, nilai itu terletak pada pemilik, bukan pada pasaran. Berapa pemilik tu nak nilai ke harta tu, itu terpulang kat dia. Kan, kita ada orang sekarang sebut sentimental value. Syarak mengiktiraf sentimental value ni. Bukan gatai-gatai pemilik itu saja dia nak naik harga, kerana itu nilai bagi dia dan dia berhak untuk menilainya. Walau berapa harga dia letakkan, itulah dia. Jadi itu pembahagian dari sudut ada tak nilainya di pasaran ataupun ini benda yang tidak ada di pasaran. Kemudiannya syarat membahagikan juga harta kepada harta al-mutaqawwim atau mutaqawwam, dan harta yang tak bernilai, ghair mutaqawwam. Okey. Harta yang bernilai ni maknanya dihormati oleh syarak. Macam kereta, rumah, pen, handphone yang kita beli dengan duit kita sendiri, duit bantuan kerjaan ke, orang bagi, orang sedekah kat kita, itu kita belikan harta. Itu harta yang menjadi milik kita dan syarak menghormati harta tu. Okey, ada harta yang tidak dihormati, iaitu harta yang tidak diizinkan oleh syarak untuk kita memiliki dia. Contoh dalam syarak, najis contohnya. Tidak sah kita memiliki najis dan menjual najis tu.
termasuk binatang-binatang yang haram dimakan. Dulu popular cerita orang kampung lah. Orang kampung apa tu, dia pergi nembak babi. Uh, Lepas tu bila dapat babi hutan ke apa, dia masuk dalam guni, tu dia jual kat toke Cina. Dan orang tanya, uh, haram jual babi ni. Aku bukan jual babi, aku jual guni. Dia kata. Jual guni, apa dalam guni tu kira sekali lah kan. So, itu sebenarnya nak nipu siapa sebenarnya kan. So itu masalah dia kan. Takkan harga guni tu munasabah lah sikit kan. So itu isu dia. Maknanya babi, anjing dan binatang yang haram dimakan walaupun disembelih ini, dia tidak dikira bernilai. Tak sama dengan harta-harta yang lain yang kita miliki lah. Ini menjadikan ada perbezaan beberapa perkara. Contohnya arak. Arak itu haram kepada orang Islam, tetapi tidak, sebenarnya Islam membenarkan orang-orang kafir untuk minum arak sekadar keperluan dia gitu je lah. Bukan boleh nak pesta arak lah apa semua. Sebab tu dari sudut kawalannya dalam negara Islam, penjualan dia, tempat minum dia dan sebagainya mesti dikawal. Tak boleh berlebih-lebihan sangat sampai merosakkan imej sebuah negara Islam tu sebagai tempat industri arak, dan orang negara lain pun kalau nak arak datang ke Malaysia. Contoh itu tak ada benar kat oleh Allah SWT. Maksud boleh minum tu setakat keperluan je lah. Berapa kali nak minum sehari kan. Rakyat ada berapa juta contohnya. Sebab berapa botol pengeluarannya sehari. Itu juga perlu dikawal sebenarnya. Siapa nak kawal? Kementerian lah. Kementerian dalam kerajaan. Masalah jenuh nak kawal. Jenuh tak jenuh itulah kerja kerajaan. Jadi maknanya kalau kerajaan tak buat, kerana biar je, itu dosa bagi kerajaan lah. Dan maknanya arak ini dia dianggap harta bagi orang bukan Islam, tetapi tidak dianggap harta bagi orang Islam. Sebab itu contohnya, nak mudah faham, kalau ada orang Islam mencuri arak dalam milikan orang bukan Islam, Ali dia merompak rumah Acong, ada arak pun rembatnya kan. Bila ditangkap, cukup nisab dia, dan maknanya dia boleh dihukum hudud, boleh dipotong tangannya kerana mencuri arak di rumah Acong. Tapi kalau Acong pula mencuri di rumah Ali, jumpa arak, berapa kartun dia ambilnya arak rumah Ali, ditangkap, dia terlepas kerana dia tidak melakukan kesalahan dengan mencuri di rumah Ali di rumah Ali, arak di rumah Ali, kerana dia tidak dianggap sebagai mencuri satu benda yang berharga di rumah orang Islam. Tetapi jenayah mencuri itu dihukum juga dengan cara takzir. Maksudnya dia tak dihukum hudud mencuri, dengan kesalahan mencuri itu tidak dipotong tangannya, tetapi dia hanya dihukum takzir kerana kesalahannya mencuri dan masuk rumah orang tanpa kebenaran tu. So itu sedikit sebanyaklah tentang pemilikan harta, pembahagian harta secara ringkas sebelum untuk kita mula masuk ke dalam muamalat ini.
Cuma kita ambil sedikit lah berkaitan dengan pemilikan harta tu, macam mana kita nak memiliki harta dan sebagainya. Secara kesimpulannya, pemilikan harta ni dia ada dua kategori yang disebut pemilikan sempurna atau pemilikan penuh, yang istilahnya disebut milkut tam, pemilikan sempurna, dan keduanya pemilikan tidak sempurna atau milik milkun nakis. Milkun nakis. Bila nak guna ni sebenarnya istilah-istilah ni? Contohnya waktu pengeluaran duit KWSP contohnya. Yang ni baru timbul isu-isu ni. Ulama berbahas tentang bila wajib bayar zakat ataupun wajib atau tidak bayar zakat duit KWSP yang kita keluarkan ketika sampai masa dia. Ada ulama mengatakan bahawa duit tu memang duit kita dalam simpanan KWSP tu, tetapi duit tu bukan milik sempurna bagi kita. Pasal apa bukan milik sempurna? Macam duit kita, tetapi nak keluar tak boleh. Milik sempurna ni ikut suka kita nak tasarruf. Ikut suka kita, bila kita nak kita guna. Dan ada juga ulama mengata dia juga milik sempurna. Cuma itu kaedah peraturan yang ditetapkan. Milik sempurna pun tetapi kaedah ditetapkan apabila kita menyimpan kat situ. Dan begitulah. Maknanya bagi pemilikan secara sempurna inilah yang akan dikenakan zakat. Dikenakan zakat. Sedangkan milik naqis dia tidak dikenakan zakat. Macam kita duduk rumah sewa. Duduk rumah sewa ni kita hanya milik manfaat atau faedah harta tu. Sedangkan ainnya milik tuan rumah. Jadi kita hanya milik manfaat. Milik juga tapi bukan milik sempurna. Itu inilah. Itu supaya kita boleh faham nanti bila timbul isu-isu ni. Inilah. Bagaimana kaedah untuk kita memiliki harta ni? Ini kita bermula daripada benda yang tak ada siapa punya, tak ada siapa pemilik dia. Kita menjadi pemilik pertama. Pembahagian ulama muamalat sebenarnya dia bermula dengan yang pertamanya disebut al-istila wa al-mubah, penguasaan terhadap harta-harta yang belum ada pemilik. Kita orang pertama yang memiliki dia. Dia ada contohnya kita berburu binatang-binatang liar yang ada dalam hutan. Tak ada siapa pemilik. Siapa buru dan tangkap binatang tu, dia pemilik pertama. Ikan dalam air, dalam sungai, dalam lombong, dalam laut, apa semua, itu tak ada siapa punya. Siapa dulu tangkap, dia punya. So itu penguasaan terhadap benda-benda yang halal ni. Kemudian galian-galian di bawah tanah, al-ma'adin apa dan sebagainya tu, yang tu siapa dulu melombong, dia yang dapat dulu. Begitu juga harta-harta Qarun. Harta-harta Qarun juga. Dia tak tahu, memang ada pemilik, tapi pemilik zaman silam. Yang harta tu tertanam yang tak mungkin pemilik itu akan dijumpai. So itu adalah kaedah kita memiliki harta tu. Dan kemudian ini pemilik harta paling senang. Bagi orang lelaki lah ni, cuba kahwin dengan janda kaya yang dah tua bangka. Itu contoh lah. Sampai ajal dia, automatik harta dia jadi harta kita. Yang tu senang lenang je, tak ada buat kerja apa. Kita dapat memiliki harta. Yang asalnya harta orang, harta isteri tu, tetapi akhirnya dapat pada kita. Itu hak pusaka.
Jadi pusaka juga adalah salah satu kaedah memilih harta. Kemudian ada benda yang dah tak berapa diamalkan pada zaman sekarang ni, hakku syuf'ah. Hak syuf'ah ni hak kejiranan. Kita berjiran memiliki tanah dengan jiran tanah itu. Contohnya ada hak yang kalau tuan tu nak jual tanah tu, dia kena offer kita dulu. Jangan ikut suka dia je nak jual, tak siapa jualnya jadi masalah dengan kita nanti. Itu pun syarat mengiktiraf hak-hak seperti itu. Dan yang paling banyak sebenarnya yang diamalkan hari ini, akad-akad al-unqud wa tasarruf, akad-akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang. Maknanya yang paling banyak kita berjual beli. Ada syarat-syarat itu dan sebagainya. Akad sewa, akad hibah, akad apa lagi, wasiat, akad sedekah, dan ada macam-macam jenis akad lah. Ada yang akad sepihak, ada akad dua pihak, yang nantinya kita akan cuba tengok satu persatu lah prinsip-prinsip asas dalam tu. Dan yang ni yang pening kepala ni sebenarnya. Saya pun tak menguasai keseluruhannya. Saya insyaAllah kita ada ramai lagi ulama'-ulama', ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang ni, kita boleh rujuk. Cuma secara asasnya yang dikembangkan hari ini adalah fiqh muamalat dalam bentuk akad-akad pemindahan hak milik inilah yang banyak di pelopori dan didominasi oleh institusi kewangan dan perbankan Islam di dalam negara ini, insya-Allah. Maka cuma saya nak ingatkan, ada banyak istilah-istilah yang tidak ada dalam kitab-kitab fiqh lama, dalam fiqh muamalat yang lama, yang hari ini diguna pakai atau diwujudkan oleh mereka yang mencuburi bidang perbankan ini. Dan itu tidak menjadi masalah kerana ilmu ini berkembang dari masa ke semasa. Dan ada masanya istilah-istilah yang baru ini diwujudkan kerana wujudnya kepentingan semasa. Tetapi tetap asas utama dia, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Yani Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan nanti kita akan tengok bagaimana akad-akad ini yang kebanyakannya perlu diasaskan kepada redha meredai antara satu sama lain. Dan antaranya jangan ada gharar ataupun penipuan ataupun potensi untuk berlakunya penipuan di dalam akad-akad tersebut. Kemudian tidak adanya unsur-unsur riba, dan itulah beberapa perkara asas yang nanti kita akan perincikan satu persatu lah, berkaitan dengan akad-akad yang memindahkan hak milik ini. Maknanya hak milik ini daripada asalnya hak milik orang lain, dia berpindah kepada jadi milik kita, dan boleh kita mewariskan harta itu kepada para pewaris kita. Ataupun daripada benda yang memang tidak ada siapa menjadi pemilik dia, kita menjadi pemilik pertama dia. Itu yang saya sebut tadi, al-istilah alal mubah tu, penguasaan kepada benda-benda yang halal, seperti apa tadi, ikan di laut, burung di udara, galian-galian di bawah tanah. Dan saya lupa sebut tadi, rumput rampai yang ada di atas tanah, paku pakih contohnya duduk dekat tanah kita, boleh tak orang lain nak ambil?
Boleh tapi ada syaratnya nantilah. Itu kita tengok bagaimana proses ataupun perbincangan ulama berkaitan dengan aspek muamalat ini. Jadi yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.